ดีครับเรียกหนูว่าไอ้กราฟตรงนั้นมีแต่คนเท่ๆมีแต่คนเฟี้ยวๆมีแต่คนจับแล้วพี่จะยังไงดีครับถ้าหนูอยากจะเลี้ยงยีราฟ Pengenalan duty import. Duty import ialah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barang yang diimport dari luar negara. Tujuan utama adalah untuk melindungi industri tempatan daripada persaingan luar, mengawal aliran masuk barang ke dalam negara serta meningkatkan hasil cukai bagi kerajaan. Kadar duty import kebiasaannya berbeza mengikut jenis produk, asal produk dan perjanjian perdagangan antarabangsa yang dilaksanakan. Sejarah duty import di peringkat global bermula seawal zaman kerajaan-kerajaan kuno, di mana cukai dikenakan ke atas barang yang melalui sempadan sebagai sumber pendapatan utama kerajaan. Thailand sebagai sebuah negara yang bertransaksikan ekspor dan juga pengimport pelbagai barang, telah lama mengamalkan dasar perdagangan yang telah menggabungkan perlindungan kepada industri tempatan serta keterbukaan kepada perdagangan antarabangsa. Kerajaan Thailand mengenakan duty import ke atas barang yang diimport ke negara tersebut melalui proses kastam. Cukai ini dikenakan tidak kira sama ada barang dibawa masuk melalui darat, laut ataupun udara, dan ia adalah sebahagian daripada langkah kerajaan untuk mengawal selia dan memantau barang yang masuk ke pasar. Definisi duty import. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, duty import didefinisikan sebagai cukai yang dikenakan oleh kerajaan terutamanya ke atas barang import. Duty import ialah sejenis cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport dari luar negara ke sebuah negara. Ia dikenakan oleh kerajaan dengan tujuan untuk mengawal selia perdagangan antarabangsa dan melindungi ekonomi tempatan. Duty import juga dikenakan untuk menggalakkan penggunaan barang buatan tempatan dengan menjadikan barang import lebih mahal berbanding barang domestik. Tujuan duty import merangkumi beberapa matlamat utama bagi melindungi ekonomi tempatan dan menstabilkan perdagangan antarabangsa. Duty import dikenakan untuk melindungi pengeluar dan pengusaha tempatan daripada persaingan luar negara. Apabila barang dari luar negara dikenakan cukai yang lebih tinggi, harga produk import akan meningkat, menjadikannya kurang menarik bagi pengguna domestik. Ini menggalakkan pengguna barang tempatan dan membantu mengekalkan pekerjaan serta industri dalam negara. Duty import juga merupakan sumber pendapatan penting bagi kerajaan. Hasil daripada cukai ini digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesihatan. Duty ini adalah salah satu cara kerajaan meningkatkan hasil tanpa perlu menaikkan cukai domestik yang lain. Selain itu, salah satu tujuan duty import juga ialah untuk mengurangkan defit perdagangan dengan menghadkan jumlah barang yang diimport. Dengan mengekalkan duty yang tinggi ke atas barang tertentu, kerajaan dapat mengurangkan kebergantungan negara terhadap barangan import dan meningkatkan daya saing produk tempatan di pasaran antarabangsa. Di sini saya akan menerangkan tentang teknik asas dan struktur kadar duty. Di Thailand, duty import dikira sama ada secara khusus atau ad valorem dengan kadar yang lebih tinggi digunakan, berbeza antara 0% dan 80%. Pengecualian dan kadar duty keutamaan juga wujud di mana ia digunakan pakai bagi barangan dari negara dengan perjanjian perdagangan bebas dengan Thailand. Pengiraan cukai import adalah berdasarkan nilai CIF barangan, iaitu Cost, Insurance and Freight. Ini termasuk kos barangan seperti yang dinyatakan dalam invoice komersial, insurans yang biasanya ditetapkan 1% daripada kos dan caj pengangkutan. Berikut ialah pecahan langkah demi langkah tentang cara cukai ini dikira. Yang pertama adalah tentukan nilai CIF.
Cara pengiraannya adalah tambah kos barangan, insurans dan pengangkutan untuk mendapatkan nilai CIF. Yang kedua adalah pengiraan duty import. Darabkan nilai CIF dengan kadar tarif import yang terpakai pada kod HS, iaitu Harmonized System khusus barangan. Jenis barangan yang berbeza memiliki kadar tarif yang berbeza-beza. Yang ketiga ialah pengiraan VAT ataupun Value Added Tax. Tambahan nilai CIF dan duty import yang dikira, kemudian darabkan jumlah barangan kadar VAT yang pada masa ini pada 7%. Yang keempat adalah jumlah bayaran cukai. Jumlah duty import dan VAT untuk mengetahui jumlah pembayaran cukai yang Untuk perlu barangan dibayar. nilai CIF melebihi 1,500 baht atau untuk barangan terhad, pengiraan ini memastikan pematuhan kepada peraturan custom Thailand. Peratusan duty import boleh berbeza-beza dengan ketara bergantung kepada kategori produk. Jadi adalah penting untuk mengesahkan had kod HS dengan kadar duty yang sepadan di laman web custom Thailand. Berikut adalah kadar duty import, analisa dan trend. Pada awal 2010-an, kadar duty import di Thailand secara umumnya berada dalam lingkungan 10% hingga 80%, bergantung kepada jenis produk. Barangan asal seperti bahan makanan yang dikenakan kadar yang lebih rendah, manakala produk mewah atau barangan yang dianggap tidak penting dikenakan kadar lebih tinggi. Perjanjian perdagangan serantau seperti Asian Free Trade Area AFTA memberi kesan kepada pengurangan duty import antara negara-negara ASEAN, di mana kadar duty bagi produk yang berasal dari negara ASEAN diturunkan kepada 0% hingga 5% untuk banyak kategori barangan. Pada tahun berikutnya, Thailand menyaksikan peningkatan dalam pemantapan perjanjian perdagangan bebas dengan negara di luar ASEAN termasuk Jepun dan China. Ini mengakibatkan penurunan lebih lanjut dalam kadar duty untuk barangan tertentu yang diimport dari negara-negara tersebut, selaras dengan perjanjian perdagangan bebas atau FTA, Free Trade Agreements. Setakat 2022, Thailand mempunyai 14 perjanjian perdagangan bebas, Free Trade Agreements, dengan 18 negara termasuk Korea Selatan, New Zealand, Peru, Chile dan India. Di bawah dasar ini, barangan dan perkhidmatan boleh dibeli dan dijual monetasi sepadan antarabangsa dengan sedikit atau tiada tarif kerajaan, kuota subsidi atau larangan untuk mahalan pertukaran mereka. Jadual 1. Tarif dan ringkasan import negara Thailand bagi tahun 2022 sehingga 2023. Jadual 1 meringkaskan tarif dan import Thailand bagi tahun 2022 dan 2023 dengan membahagikan produk kepada dua kategori utama, iaitu pertanian dan bukan pertanian. Bagi produk pertanian, purata tarif ketika adalah 38.2% dengan purata tarif MFN yang dikenakan sebanyak 27%. Produk pertanian yang diimport pada tahun 2022 bernilai 16.9 bilion USD. Bagi produk bukan pertanian, purata tarif terikat ialah 24% dengan purata tarif MFN pada 2023 sebanyak 7.1% dan import bernilai 285.3 bilion USD. Jadual ini menunjukkan peratusan barang yang dikenakan tarif pada pelbagai kadar dan jumlah barang yang bebas duty. Jadual 2. Tarif dan import berdasarkan kumpulan produk di Thailand pada tahun 2023. Jadual 2 pula menunjukkan tarif dan import berdasarkan kumpulan produk tertentu di Thailand. Ia memperlihatkan purata tarif yang dikenakan, peratusan barang yang bebas duty serta kadar tarif maksimum bagi pelbagai kumpulan produk seperti produk pertanian, perkilangan dan barang penggunaan. Jadual ini juga memberikan data tentang kadar purata tarif berwajaran dan pengedaran produk berdasarkan nilai import.
Ia merangkumi pelbagai dalam kadar duty yang dikenakan terhadap pelbagai jenis produk, dengan beberapa produk menikmati tarif rendah atau sifar, manakala produk lain dikenakan tarif yang lebih tinggi. Seterusnya mengenai prinsip duty import di Thailand. Thailand menggunakan sistem Harmonized System HS di mana barangan disklasifikasikan secara jelas. Barang penting seperti bahan makanan, bahan perubatan dan keperluan asas dikenakan kadar duty rendah atau sifar, manakala barangan mewah atau tidak penting dikenakan kadar duty yang lebih tinggi. Ini membantu mengurangkan beban ke atas golongan yang berpendapatan rendah. Selain itu, Thailand juga menyertai beberapa perjanjian perdagangan bebas seperti Asian Free Trade Agreement (AFTA) dan perjanjian dengan negara-negara lain seperti Jepun dan China. Untuk meningkatkan kecekapan Thailand menggunakan sistem custom elektronik bagi pemprosesan import yang dikenali sebagai e-custom. Sistem ini mengurangkan masa yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pelepasan barangan di sempadan, sekaligus meningkatkan aliran dagangan dan mengurangkan kos pentadbiran. Thailand juga memastikan bahawa struktur duty importnya memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi antarabangsa lain. Ini memastikan kecekapan dalam pelaksanaan. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan duty import di Thailand memainkan peranan penting dalam melindungi ekonomi tempatan, meningkatkan hasil kerajaan dan mengawal imbangan perdagangan antarabangsa. Duty ini membantu melindungi industri tempatan daripada persaingan luar, terutamanya dalam sektor strategik seperti pertanian dan pembuatan. Di samping itu, duty import juga menyumbang kepada hasil kerajaan yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan awam. Walau bagaimanapun, kerajaan Thailand terus menyeimbangkan antara melindungi industri tempatan dan memastikan kestabilan perdagangan antarabangsa bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan jangka panjang. Kesan-kesan duty import. Kesan kepada kerajaan, duty import memberikan impak penting terhadap hasil kerajaan, bajet dasar fiskal dan keluaran dalam negara kasar KDNK Thailand. Hal ini kerana duty import merupakan salah satu sumber hasil cukai yang utama bagi kerajaan Thailand. Dengan peningkatan kadar import, hasil daripada duty import terus meningkat, memberikan dana tambahan untuk pelaburan dan infrastruktur pendidikan dan perkhidmatan sosial. Namun kerajaan juga terpaksa mengimbangi antara meningkatkan pendapatan cukai dan mengekalkan daya saing harga pasaran domestik kerana duty terlalu tinggi boleh menyebabkan penurunan dalam permintaan barangan import. Kerajaan Thailand juga menggunakan duty import sebagai mekanisme untuk mengawal defisit perdagangan dan melindungi industri domestik. Seterusnya, duty import juga turut memberi kesan langsung kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Thailand melalui dua saluran utama iaitu perdagangan antarabangsa dan pengeluaran domestik. Dengan mengenakan duty ke atas barangan import, kerajaan dapat melindungi industri tempatan yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor pembuatan dan pertanian. Ini meningkatkan pengeluaran domestik yang seterusnya meningkatkan KDNK Thailand. Graf 1. Peratusan import barang dan perkhidmatan Thailand sebagai sebahagian daripada KDNK dari tahun 2012 hingga 2022. Graf menunjukkan peratusan import barang dan perkhidmatan Thailand sebagai sebahagian daripada KDNK dari tahun 2012 hingga 2022 dengan peningkatan yang stabil dari 46% pada 2012 hingga lebih daripada 70% pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan pergantungan Thailand yang semakin tinggi terhadap perdagangan antarabangsa. Walaupun terdapat cabaran seperti pandemik COVID-19 pada sekitar tahun 2019 hingga 2021, negara terus meningkatkan import untuk memenuhi keperluan industri dan pemulihan ekonomi.
menunjukkan bahawa import memainkan peranan penting dalam struktur ekonomi Thailand. Kesan kepada masyarakat. Pengguna adalah kumpulan yang paling terkesan dengan duty import, terutamanya dalam kalangan golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Duty import meningkatkan harga barang yang diimport seperti elektronik, tekstil dan produk makanan. Sebagai contoh, kenaikan harga elektronik disebabkan oleh duty import yang tinggi pada produk teknologi daripada negara Jepun dan Korea. Ini membebankan golongan berpendapatan rendah yang bergantung kepada barangan import lebih murah. Selain itu, duty import yang tinggi juga menggunakan akses kepada pelbagai barang, terutamanya dalam sektor yang mempunyai sekatan ketat seperti produk pertanian dan makanan. Walaupun ini membantu melindungi sektor pertanian tempatan, ia juga menghadkan pilihan pengguna untuk mendapatkan produk import yang berkualiti atau lebih murah. Duty import memberikan perlindungan kepada pengeluar tempatan, terutamanya dalam sektor pertanian dan pembuatan. Dengan mengenakan cukai tinggi ke atas produk luar, kerajaan memastikan bahawa produk domestik lebih kompetitif dan dari segi harga. Ini memberikan peluang pekerjaan dan menyokong industri yang strategik seperti pertanian. Dengan peningkatan harga barang import akibat duty, pengguna Thailand mungkin lebih cenderung berbelanja kepada barang tempatan. Ini memberikan kesan kepada perubahan tingkah laku ekonomi, di mana terdapat peningkatan dalam permintaan terhadap produk domestik yang lebih murah. Namun, pada masa yang sama mengurangkan pilihan pengguna. Manakala bagi barang yang tidak mempunyai pengganti tempatan, pengguna terpaksa membayar harga yang lebih tinggi yang boleh menurunkan kuasa membeli mereka. Kesan pengelakan dan pelarian duty import. Pengelakan dan pelarian duty import di Thailand memberi impak yang ketara kepada ekonomi negara, khususnya dari segi kehilangan hasil kerajaan dan tidak keseimbangan dalam pasaran Thailand. Pengelakan duty import seperti penyelundupan barang atau penipuan dokumen custom mengakibatkan kerajaan kehilangan hasil cukai yang penting. Ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan negara, tetapi juga memberi kesan keupayaan kerajaan untuk membiayai program pembangunan dan perkhidmatan awam. Di Thailand, dianggarkan bahawa berbilion baht hilang setiap tahun akibat daripada pengelakan dan pelarian duty. Kajian menunjukkan bahawa beberapa sektor yang paling terjejas oleh pengelakan duty adalah barangan mewah seperti elektronik, alkohol dan tembakau, di mana cukai yang dikenakan adalah tinggi. Hal ini menjadikan barang tersebut lebih terdedah kepada penyelundupan atau pengelakan cukai, mengakibatkan kerugian besar bagi kerajaan. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Thailand menguatkuasakan program Single Point Additional Duty Program untuk memberi peluang kepada syarikat yang melanggar peraturan untuk mengaku kesalahan secara sukarela tanpa dikenakan denda berat, sebagai salah satu usaha untuk mengurangkan kerugian hasil akibat pengelakan.ไม่ได้ร้องหากูจะทำอะไรจะมองอะไรก็ขอให้เห็นเป็นหน้าของกูจิต